Topik 2. Konsep etika dan peradaban. Pengenalan etika dan peradaban. Apa itu etika? Perkataan etika berasal daripada bahasa Inggeris, etik, dan bahasa Greek, ethos. Definisi etika yang ditafsirkan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Manakala perkataan adab berasal daripada kalimah bahasa Arab adabun atau adab yang bermaksud tertib atau sopan. Peradaban membawa pengertian kepada adab sopan dan tata susila hidup yang baik serta keluhuran dan kehalusan budi. Dalam topik ini, kita akan mempelajari tentang konsep etika dan peradaban. Fokus utama bagi konsep etika ialah idea dan pergerakan amalan etika dan peradaban dunia. Fokus keduanya pula ialah etika dan peradaban dalam konteks sejarah pemikiran Eropah sebelum Enlightenment, semasa dan selepas Enlightenment. Bagi fokus yang terakhir pula ialah impak kefahaman dan amalan konsep etika yang disemai dalam zaman kolonial dan pasca kolonial di luar Eropah. Bagi konsep peradaban, kita mengikut susun masa dari kepercayaan, perspektif agama, pasca kolonial, kolonial, prakolonial, barat, timur, peradaban sejagat dan peradaban Melayu. Perkembangan sejarah alam Melayu. Perkembangan sejarah alam Melayu mempunyai 4 zaman, iaitu zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman pensejarah dan yang terakhir ialah zaman sejarah moden. Baiklah, sekarang kita akan mengenali apakah itu zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini terbahagi kepada 4 zaman, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik serta zaman logam. Mari kita mengenali apakah itu zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ini adalah penempatan awal alam Melayu. Mereka hidup secara nomad iaitu berpindah randah. Sebagai contoh, mereka akan tinggal di dalam gua, di bawah pokok ataupun lubang bawah tanah. Mereka menggunakan konsep sara diri iaitu mendapatkan makanan dengan memburu binatang di dalam hutan serta memungut hasil hutan. Mereka akan bergantung kepada alam semula jadi untuk meneruskan hidup. Mereka juga ada menggunakan peralatan untuk membantu mereka dalam melakukan kehidupan seharian seperti batu, kayu serta tulang haiwan. Namun pada masa itu, mereka hanyalah menggunakan peralatan secara sedia ada dan zaman ini juga mempunyai kepercayaan animisme iaitu percaya terhadap alam semula jadi. Seterusnya kita akan mengenali apakah itu zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik ini iaitu zaman selepas Paleolitik di mana telah wujudnya evolusi kehidupan. Mereka telah mempunyai kawasan untuk tinggal seperti menetap di tepi sungai ataupun pesisiran pantai. Pada zaman ini, mereka telah pandai bercucuk tanam. Hal ini memudahkan kehidupan mereka untuk mendapatkan sumber makanan dengan mudah. Selain daripada itu, aktiviti seperti memburu binatang dan menangkap ikan juga masih diteruskan. Peralatan yang digunakan pada zaman ini telah diinovasikan. Sebagai contoh, mereka telah membentuk batu menjadi alat keperluan seperti kapak ataupun pisau ataupun senjata. Inovasi ini menjadikan peralatan itu lebih kemas dan berfungsi dengan baik. Seterusnya kita masuk kepada zaman Neolitik. Zaman ini terus mengalami evolusi kehidupan di mana terwujudnya teknologi ciptaan baru yang lengkap seperti roda, cangkul, tembikar dan lain-lain. Aktiviti ekonomi mereka telah berkembang kepada berdagang dan menternak binatang. Mereka telah hidup tetap dan membina rumah dengan menggunakan batu, tanah liat dan kayu. Pada zaman ini, sistem sosial mereka bertambah baik. Mereka mempunyai ketua untuk memimpin. Dan yang terakhir ialah zaman logam. Zaman logam ini adalah zaman di mana mulanya penempatan kekal di suatu kawasan. Mereka telah menghasilkan logam daripada gangsa dan besi.
Penempatan mereka bukan sahaja di pinggir sungai, malah mereka telah memperluaskan kawasan mereka hingga ke tanah tinggi. Binaan kediaman mereka makin baik kerana telah menggunakan bahan seperti batu, tanah liat dan kayu yang tersusun. Kediaman mereka akan menjadi lebih kukuh. Aktiviti harian mereka adalah seperti aktiviti pertanian, peternakan dan perdagangan pertukaran barang. Pada zaman ini, mereka mempunyai sistem pentadbiran yang lebih tersusun di mana pemimpin bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke zaman proto-sejarah. Zaman proto-sejarah ini ialah melalui kerajaan purba iaitu Melayu kuno. Antara contoh-contoh kerajaan purba ialah Kedah Tua, Langkah Suka, Cih Tu dan Lo Yue. Pada ketika ini, penggunaan bahasa Melayu, lingua franca digunakan oleh masyarakat pada masa dahulu. Sistem politik dari pula ialah sistem pembesar empat lipatan, sistem jemaah menteri dan sistem penaung dinaung. Peradaban pribumi ala Melayu. Kurun pertama hingga kurun ke-6 Masihi, kerajaan Funan muncul sebagai sebuah kuasa terkuat di rantau Asia Tenggara. Kemudian pada kurun ke-7 sehingga kurun ke-11 Masihi, kerajaan Sriwijaya berjaya mengambil alih peranan kerajaan Funan sebagai kuasa politik terkuat. Seterusnya, pada kurun ke-13, kerajaan Majapahit pula muncul sebagai kuasa terkuat selepas menjatuhkan kerajaan Singhasari di Jawa semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Kegemilangan Empayar Majapahit ini berakhir dengan kemunculan kejatuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka membawa kepada kemunculan kerajaan Johor Riau sebagai kerajaan terkuat di gugusan Kepulauan Melayu. Seterusnya ialah zaman pensejarahan. Kemunculan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka telah dibuka oleh para mesuara atau Raja Iskandar Shah pada awal kurun ke-15 iaitu sekitar tahun 1400. Kehebatan Melaka terjadi apabila disebabkan oleh Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka yang menggambarkan Melaka mempunyai peradaban yang tinggi. Faktor utama perkembangan kerajaan Melayu Melaka ialah kerana wujudnya sistem pentadbiran yang cekap dan tersusun khususnya melalui sistem pembesar empat lipatan. Sistem pentadbiran yang cekap ini berjaya menjamin keamanan dan kemakmuran negeri Melaka. Faktor ini telah menjadi tarikan para saudagar dan pelayar untuk menjadikan Melaka sebagai pusat kegiatan mereka. Selain itu, kedatangan pedagang asing dan pendakwah agama telah membuka ruang interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua. Seterusnya, pada zaman ini juga bermulalah pembentukan masyarakat kepelbagaian perdagangan. Dan zaman ini telah didatangi oleh kuasa penjajah iaitu Portugis, Belanda dan British. Slide yang seterusnya ialah zaman sejarah moden. Malaysia telah bebas dari penjajahan kuasa luar pada Ogos 1957. Terbinanya negara bangsa Malaysia. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara dan berlakunya penyatuan dan perpaduan antara kaum Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak. Seterusnya ialah menelusuri pergerakan adil dan amalan etika dan peradaban Asia. Yang pertama ialah pengaruh peradaban India. Hubungan India dengan rantau Asia Tenggara bermula sejak kurun ke-2 Masehi. Kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putera-putera diraja India mempercepatkan hubungan perdagangan serta kebudayaan antara India dengan rantau Asia Tenggara. Hubungan awal India dengan Tanah Melayu tidak berbentuk penaklukan politik, kecuali ekspedisi ketenteraan oleh Rajendra Chola yang menyerang Sailendra di Sumatera yang turut menguasai empayarnya termasuk Kerajaan Kedah. Nama-nama seperti Subadamumi, Tanah Keemasan dan Subarnaviva
pulau atau semenanjung emas digunakan untuk merujuk kepada negeri-negeri di Tanah Melayu yang kaya dengan emas. Perkembangan pengaruh Indianization ke atas penduduk di rantau Asia Tenggara berlaku sebelum tahun 15,000 Masehi. Negara terawal yang mendapat pengaruh India ialah Funan yang bertapak di lembah Sungai Mekong. Kemudian, pengaruh India tersebar luas ke Langkasuka, Kedah, Kuala Selingsi dan Tanah Merah di Semenanjung, Kamtoli di Sumatera, Taruma di Jawa dan Kutai di Borneo. Kerajaan yang paling kuat menerima pengaruh India ialah Sriwijaya yang muncul pada akhir abad ke-5 Masehi. Pengaruh India begitu meluas dan kuat di rantau Asia Tenggara sehingga kawasan ini dikenali sebagai The Greater India. Seterusnya ialah sumbangan tamadun India daripada beberapa aspek seperti agama, ekonomi, seni bina, sains dan teknologi, falsafah, bahasa dan kesusasteraan, yoga dan perancangan bandar. Dari segi agama, India ialah tempat asal agama Hindu dan Buddha. Bagi agama Hindu, perkataan Hindu diambil daripada Sungai Indus. Agama Hindu mempunyai 2 kitab suci iaitu Suti dan Smriti. Prinsip utama agama Hindu seperti kewujudan Tuhan yang tunggal, manusia itu suci. Bagi agama Buddha terbahagi kepada 2 aliran iaitu Buddha Theravada dan Buddha Mahayana. Bagi Buddha Mahayana, sutra teratai sebagai rujukan sampingan. Surga Barat ialah tempat tujuan umat Buddha selepas mati. Bagi Buddha Theravada ialah perkataan yang berasal daripada bahasa Pali, Thera dan Vada. Thera bermaksud sesepuh, Vada bermaksud ajaran. Di samping itu ialah dari segi ekonomi. Mata wang emas diperkenalkan sejak zaman Gupta. Kaki tangan kerajaan diberi gaji, contohnya tentera. Hubungan dagang berkembang seperti melakukan kegiatan ekspor dan import dengan Asia Tenggara dan Eropah. Contohnya, ekspor hasil tenun ke Eropah di zaman Mughal. Pertanian dimajukan dengan membina empangan yang besar seperti yang dilakukan oleh Shah Jahan semasa pemerintahan Mughal. Selain itu ialah dari aspek seni bina. Tamadun India berupaya bina-binaan yang lengkap dan baik. Hal ini dapat dilihat melalui binaan Great Bath. Binaan banyak berteraskan agama Hindu dan Buddha, seperti binaan kompleks kuil di Gua Anjata yang mempunyai 20 buah kuil dan di Gua Ellora yang mempunyai 28 buah kuil gua. Elemen geometri seperti bentuk segi empat dan bulat juga dapat dilihat dalam pembinaan. Seni bina dipengaruhi oleh persekitaran cuaca yang panas. Contohnya, batu mama putih digunakan untuk mengurangkan bahang. Seterusnya, dari segi aspek sains dan teknologi. Dalam bidang matematik, ahli matematik telah menemui konsep geometri dan memperkenalkan sistem nombor iaitu angka Brahmin dan angka Kharosthi yang mencecah angka kepada angka perpuluhan. Dalam bidang astronomi, pengetahuan telah dipetik daripada Greek Veda. Brahmagupta mengkaji hukum graviti dan mengukur lilitan bumi iaitu longitude dan latitude bumi. Dalam bidang kimia tertumpu pada pelaburan logam, pembuatan wangian dan berwarna. Penghasilan batu bata juga melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi. Seterusnya ialah dalam bidang falsafah. Falsafah wujud dalam 2 bentuk pemikiran besar iaitu kumpulan yang bersumberkan kitab Veda dan menolak kitab Veda. Kitab Veda seperti Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda dan Atharva Veda.
Mahabharata, Upanishad merupakan antara sumbernya. Falsafah bukan benar bersumberkan ajaran Jaivaka, Jainisme dan Buddhisme. Dari segi bahasa dan kesusasteraan pula, bahasa seperti bahasa Sanskrit dan bahasa Tamil. Bukti kewujudan bahasa Sanskrit ialah penemuan prasasti talang tua. Kesusasteraan seperti Epik Mahabharata, Epik Ramayana. Epik Mahabharata menceritakan peperangan antara dua tentera iaitu baik dan jahat. Epik Ramayana menceritakan inkarnasi Dewa Vishnu sebagai Rama dan pengaduhan dengan Raja Sri Lanka yang melarikan isterinya Sita. Seterusnya ialah dari aspek yoga. Yoga diperkenalkan kepada dunia untuk kesihatan, keiasiran badan. Yoga ialah disiplin-disiplin fizikal dan mental tradisional yang berasal dari India. Di luar India, istilah yoga sering disamakan dengan hatha yoga dan asanaya atau bentuk senaman. Akhir sekali ialah perancangan bandar. Tamadun India mempunyai keupayaan untuk mewujudkan bandar yang terancang seperti Harappa. Pemahaman geometri, kesenian dan matematik digunakan dalam perancangan bandar. Pemahaman geometri hasil daripada pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. Bandar disusun berasaskan bentuk segi empat diikuti jalan raya yang lurus. Seterusnya ialah pengaruh peradaban India ke atas kebudayaan masyarakat Melayu seperti kepercayaan, sistem pemerintahan, adat istiadat, bahasa, kesusasteraan dan kesenian. Yang pertama ialah dari segi kepercayaan. Terdapat pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kalangan masyarakat Melayu. Pengaruh agama Hindu dalam masyarakat Melayu lebih ketara pada golongan bangsawan, namun tidak melibatkan keseluruhan doktrin ajaran Hindu. Ia lebih kepada perkara berkaitan upacara dan ritual yang membesarkan kedudukan dan status raja. Kedatangan agama Hindu-Buddha menjadikan upacara keagamaan lebih formal dan terusan. Agama Hindu dan Buddha menjadi pegangan penduduk tempatan yang sebelumnya berpegang kepada kepercayaan animisme. Jadi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang ialah tinggalan pengaruh ajaran Hindu kerajaan Chola ketika menguasai Kedah. Seterusnya ialah dari segi aspek pemerintahan. Konsep Dewa Raja digunakan dalam masyarakat Melayu. Dalam bahasa Sanskrit, Dewa Raja bermakna God King. Konsep Dewa Raja ialah konsep ketuhanan agama Hindu yang membesarkan keagungan Dewa-Dewi. Raja ialah penjelmaan Tuhan seperti Dewa Shiva, Vishnu dan Buddha. Raja mempunyai kuasa tertinggi dan daulat. Juga wujud konsep derhaka. Rakyat tidak berani ingkar kepada arahan raja kerana ingkar arahan raja ialah derhaka. Upacara pertabalan raja memperlihatkan pengaruh dari tamadun India. Upacara pertabalan raja diadakan untuk mengekalkan status tertinggi raja. Raja juga dipakaikan pakaian dan perhiasan kerajaan serta duduk di atas singgasana dikenali sebagai panca persada yang berbentuk seperti gunung Mahameru memperlihatkan pengaruh kosmologi Hindu-Buddha. Juga mempunyai pengaruh sistem kasta dalam masyarakat Melayu. Sistem kasta ialah susunan lapis dalam masyarakat yang membezakan golongan atasan atau bangsawan dengan rakyat biasa. Dari segi adat istiadat pula, adat resam dalam amalan jamping dan mentera yang diamalkan.
Amalan adat seperti melenggang perut, bertindik telinga, berinai dan membelah mulut bayi. Bagi adat melenggang perut lebih difahami oleh masyarakat Melayu di selatan Semenanjung, manakala di utara Semenanjung dikenali dengan panggilan kirim perut. Adat ini ialah adat yang dijalankan ke atas seorang isteri yang telah genap 7 bulan hamil, bertujuan untuk meletakkan kedudukan bayi di dalam perut di tempat yang sepatutnya, iaitu bahagian kepala di pintu rahim. Bagi adat membelah mulut bayi, adat ini merupakan upacara mencecar garam ke mulut bayi yang baru lahir dan upacara ini sama dengan adat Hindu yang mencecar madu dan minyak sapi ke bibir bayi seperti yang dilakukan oleh Brahmin supaya bayi panjang umur dan mendapat kebahagiaan dalam kehidupan. Di samping itu ialah dari aspek bahasa. Pengaruh India yang terbesar ialah penggunaan bahasa Sanskrit yang menjadi bahasa pengucapan utama di rantau Indi dan kekal sebagai bahasa intelektual bermula sejak awal kurun Masehi dan berlanjutan sehingga zaman kedatangan Islam pada abad ke-13. Penemuan batu bersurat keduka bukit dan bersurat kota kapal membuktikan pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu kuno yang digunakan ketika itu. Terdapat beberapa perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit seperti bumi yang berasal daripada buhmi, perkataan bahasa yang berasal daripada bahasa. Di samping itu ialah dari aspek kesusasteraan. Kesusasteraan Sanskrit seperti epik Ramayana dan epik Mahabharata dibawa masuk ke alam Melayu. Hikayat Seri Rama dapat inspirasi daripada epik Ramayana. Epik Mahabharata diberi wajah tempatan dan lahirlah hikayat seperti hikayat Sang Boma. Masyarakat tempatan terpengaruh dengan kehebatan dan kesaktian watak-watak yang menjadi pendokong cerita epik-epik tersebut dan mengadaptasikannya dalam suasana tempatan. Akhir sekali ia dari segi aspek kesenian. Pengaruh daripada tamadun India meninggalkan kesan terhadap seni bina. Seni bina selatan India mempengaruhi seni bina masjid. Masjid Kapitan King di Pulau Pinang merupakan contoh seni bina selatan India yang dibina oleh Ketua Masyarakat India Muslim. Seni bina India Muslim jelas kelihatan pada minaret yang tinggi dan kubah potong bawang. Bentuk hiburan iaitu wayang kulit berdasarkan epik Mahabharata dan epik Ramayana. Pengaruh peradaban Cina. Tamadun Cina merupakan salah satu tamadun yang terawal di dunia, yang bermula di Sungai Kuning kira-kira 4,000 hingga 2,000 tahun sebelum Masihi. Hubungan Cina dan Melayu wujud sejak zaman dinasti Han. Pada zaman kegemilangan kerajaan Srivijaya, berlaku kedatangan para saudagar Cina dan penuntut agama Buddha secara besar-besaran. Pada zaman dinasti Tang juga telah membuka 7 jalur dagang dengan dunia luar dari Guangzhou, India, Parsi, Arab dan alam Melayu. Hubungan antara Cina dan alam Melayu semakin kuat dan tertumpu dalam bidang perniagaan. Kemunculan Melaka telah meneruskan tradisi hubungan baik dengan kerajaan Cina yang membuka ruang jaringan yang lebih luas dalam penyerapan peradaban khususnya pada zaman dinasti Ming dalam abad ke-15. Persahabatan antara Melaka dan Cina wujud apabila Laksamana Cheng Ho, seorang utusan Raja Cina, sampai di Melaka pada tahun 1403. Seterusnya, sumbangan tamadun Cina ada 4. Yang pertama, falsafah, iaitu aliran falsafah seperti Konfusianisme, Daoisme, Maoisme dan Taoisme
yang memupuk nilai kemanusiaan dan menghalang daripada mengikut nafsu. Yang kedua, penciptaan. Penciptaan mata wang dalam perniagaan, kertas, magnet serta mesin cetak. Yang ketiga, sains. Berteraskan konsep yin dan yang merujuk kepada kestabilan alam serta teori 5 unsur yang menghasilkan ilmu perubatan, matematik, fizik, kimia dan biologi. Yang keempat, sastra. Cerita-cerita klasik serta buku cerita tentang kepercayaan, keagamaan dan falsafah. Pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Yang pertama, komuniti Baba dan Nyonya. Perkahwinan antara masyarakat Cina dan masyarakat tempatan yang melahirkan kajukan Cina Melayu yang unik. Yang kedua, adat pemberian ampau. Masyarakat Cina memberi ampau daripada golongan yang sudah berkahwin kepada mereka yang masih bujang, manakala masyarakat Melayu memberikan ampau iaitu duit raya pada Hari Raya Aidilfitri kepada kanak-kanak dan remaja. Yang ketiga, serapan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu. Terdapat 500 kosakata yang diserap daripada bahasa Cina, kebanyakannya berkaitan aspek ekonomi dan barangan. Contohnya, mi suar, yong taufu, cukai, mahjong dan lain-lain. Yang keempat, makanan dan pakaian. Contohnya, ikan bakar dan air asam, bubur cacah, nasi kerabu. Pakaian, samfo, hanfu, cheongsam. Yang kelima, dari segi kekeluargaan, iaitu asas sistem keluarga masyarakat Cina memusatkan kuasa kepada bapa dan nasab kaum lelaki, serta memegang konsep xiao berbakti dan zong iaitu taat. Sekarang saya ingin meneruskan pembentangan kami dengan bahagian seterusnya, iaitu pengaruh Timur Tengah terhadap peradaban Asia. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam. Menurut teori, Islam dibawa terus dari semenanjung Tanah Arab ke alam Melayu melalui hubungan perdagangan. Pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu bermula di Perak. Dengan ini, kerajaan Islam pertama telah terbentuk dan seterusnya diikuti dengan kerajaan Samudera Pasai. Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam. Pusat ini juga dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Selepas ini, Melaka telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan menjadi nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam bagi seluruh Kepulauan Melayu. Setakat ini, kita boleh jelas bahawa peradaban Melayu telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam tahap dunia pada kurun-kurun yang berlainan. Slide ini menunjukkan berbagai aspek yang dipengaruhi oleh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, perundangan, pendidikan, adab, cara hidup, agama, kesenian dan kebudayaan. Melalui slide ini, kita boleh melihat bahawa pengaruh dari Timur Tengah telah membawa impak yang memang besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Kemasukan pengaruh Timur Tengah ini bukan sahaja menghakis pengaruh peradaban India sebelum ini, tetapi telah mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran dan pelbagai lagi seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Walaupun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang, cuma diadaptasi bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam seperti hierarki pemerintahan, warisan kesenian dan juga adat perkahwinan. Sehubungan dengan itu, saya berpendapat bahawa adaptasi dan penyesuaian ini telah memperkukuh dan memperkayakan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Setakat inilah pembentangan saya pada hari ini. Bahagian yang seterusnya akan diteruskan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Sejarah menunjukkan bahawa tanah Melayu telah dijajah oleh kuasa-kuasa asing dari barat maupun dari timur. Kedatangan kuasa-kuasa asing ini pada peringkat awal dianggap sebagai pedagang yang sama berdagang di negeri-negeri tanah Melayu. Walau bagaimanapun, atas kesilapan dan kelemahan dalam negeri-negeri Melayu berkenaan, kuasa-kuasa asing ini telah mengambil peluang untuk menjajah. Tambahan pula,
Kuasa-kuasa asing ini mempunyai sebab utama untuk menjajah negara-negara Asia Tenggara, seperti memperoleh kawasan yang mempunyai sumber bahan-bahan mentah dan untuk mengembangkan agama Kristian. Menurut sejarah, negara kita telah dijajah lebih kurang 446 tahun bermula dengan kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selepas itu, penjajahan diikuti oleh Belanda, Inggeris dan Jepun. Negara Siam juga pernah menjajah beberapa negeri utara Tanah Melayu. Penjajah Inggeris meninggalkan pengaruh yang agak kuat ke atas negara ini, khususnya berkaitan sistem pentadbiran, ekonomi dan pendidikan. Penjajah Inggeris dan Jepun meninggalkan kesan pada hubungan etnik di negara ini. Oleh yang demikian, pengetahuan tentang penjajahan adalah penting untuk memahami situasi negara sekarang. Pengaruh peradaban Barat melalui penjajahan orang Portugis di Tanah Melayu. Kejatuhan Melaka ke tangan orang Portugis berlaku pada tahun 1511. Portugis berhasrat menggunakan pelabuhan Melaka sebagai pengkalan untuk mengawal kuasa perdagangan mereka di Pulau Hindia Timur. Di samping itu, tujuannya adalah untuk menghancurkan agama Islam dan mengembangkan agama Kristian serta memecahkan monopoli perdagangan yang selama ini dikuasai oleh orang Islam. Orang yang bertanggungjawab merencanakan strategi menawan Melaka ialah Alfonso de Albuquerque. Antara pengaruh peradaban Barat dari penjajah Portugis ialah wujudnya masyarakat Serani akibat perkahwinan campur. Selain itu, penjajah Portugis telah memperkenalkan tulisan Rumi kepada masyarakat Melayu. Perkataan yang berasal dari bahasa Portugis juga diperkenalkan seperti jendela, almari, garfu, mancis dan tuala. Kemunculan Kerajaan Melayu Riau telah membawa kepada kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Antara kesan peninggalan penjajahan Portugis ialah Kota Formosa, Gereja St. Paul dan Portugis Dance. Pengaruh peradaban Barat bagi Belanda. Pada tahun 1619, Belanda berjaya menguasai Betawi di Pulau Jawa dan menjadikan Betawi sebagai pelabuhan kepada para pedagang dari seluruh dunia. Tujuan utama ini adalah untuk mendapatkan rempah-ratus, buah pala dan kayu cengkeh. Belanda cuba menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu. Pada tahun 1641, Belanda dengan bantuan Kerajaan Melayu Johor menyerang Portugis di Melaka. Penjajahan Belanda di Melaka adalah selama 183 tahun, yaitu bermula pada tahun 1641 sehingga 1824. Peninggalan Belanda di Tanah Melayu adalah pembinaan monumen seperti bangunan Statris di Melaka dan Kota Belanda Dashboard di Pulau Bangkok. Pengaruh peradaban Barat dalam penjajahan Inggris. British mula datang ke Kepulauan Melayu pada awal abad ke-17. British mula campur tangan di Tanah Melayu bermula 11 Ogos 1786 apabila Francis Drake menduduki Pulau Pinang. Tujuan kedatangan British ini adalah untuk menguasai kekayaan ekonomi Tanah Melayu. Pada tahun 1874, British mula memperkenalkan sistem presiden di Perak, kemudian berlanjutan ke negeri Selangor, negeri Sembilan dan Pahang. Sistem residen ini dibentuk untuk memastikan usaha monopoli hasil dagangan utama di negeri-negeri Melayu seperti biji timah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, British juga memperkenalkan sistem unit pentadbiran di Tanah Melayu, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dasar desentralisasi diperkenalkan oleh British pada tahun 1920 sehingga 1941 bertujuan untuk bantahan Sultan, menghadkan kuasa Residen Jeneral, mempengaruhi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu menyertai persekutuan dan sebagainya. Dari segi pendidikan, pengaruh British menyebabkan kerajaan menubuhkan
lebih banyak institusi pengajian tinggi. Ini menyebabkan sistem pembelajaran bersumberkan bahan-bahan ilmiah dari Barat dan ilmu pengetahuan juga dari Barat. Bagi segi sosial, perhubungan jalan raya semakin maju dan mewujudkan highway, mewujudkan sistem perhubungan yang lebih canggih iaitu melalui udara. Pengaruh sosial daripada Barat menyebabkan cara pemikiran masyarakat sekarang lebih terbuka. Dari segi ekonomi, perbezaan pendapatan di antara kaum dan wilayah berlaku, mewarisi struktur ekonomi yang bersifat duit ekonomi, di mana ekonomi yang bersifat moden lebih tertumpul di kawasan bandar, manakala ekonomi bersifat tradisional dan sara diri tertumpul di kawasan luar bandar. Dari segi politik, pengaruh Barat memperkenalkan sistem demokrasi berparlimen yang menggantikan sistem pemerintahan beraja dahulu. Dalam sistem demokrasi ini, kedaulatan dan keputusan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti yang memilih untuk melakukan sesuatu keputusan. Seterusnya merupakan pengaruh peradaban sedunia. Daripada zaman dahulu lagi, masyarakat berinteraksi dan menjelajah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya, dengan adanya pembinaan terusan Suez pada zaman dahulu, membolehkan lagi masyarakat untuk menjelajah ke serata pelosok dunia. Pergaulan mereka banyak menyumbang kepada perubahan masyarakat dari pelbagai aspek kehidupan. Hal ini jelas dilihat sehingga ke hari ini. Pada zaman atom ini, peradaban globalisasi membentuk masyarakat dunia. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, globalisasi bermaksud fenomena yang menjadikan dunia kelihatan kecil dari segi perhubungan manusia disebabkan pantasnya perkembangan teknologi maklumat kerana dalam era sekarang ini, kita lebih terdedah kepada pengaruh budaya luar. Proses globalisasi ini meletakkan dunia tanpa batasan, sempadan dan kedudukan geografi kerana dengan adanya jaringan internet, semua orang dapat mengakses perkara yang sama. Globalisasi banyak memberi pengaruh kepada peradaban masyarakat. Contohnya, berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sepadan negara. Hal ini boleh dilihat dalam pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Contohnya, pada zaman sekarang, kita boleh beli barang melalui dalam talian dan kita tidak perlu pergi ke kedai seperti biasa. Sebagai contoh, kita boleh membeli barang di Shopee dan Lazada. Seterusnya merupakan perkembangan teknologi maklumat dan informasi. Contohnya, internet, komputer dan smartphone. Ketiga-tiga teknologi ini telah menjadi suatu benda yang penting pada zaman sekarang. Masyarakat boleh mengakses ilmu dan maklumat daripada serata dunia dengan adanya internet, komputer dan smartphone. Masyarakat dunia juga boleh berinteraksi menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan Telegram. Dengan adanya media sosial membolehkan masyarakat untuk berinteraksi dengan orang yang jauh. Kita juga boleh berkenalan dengan orang dari serata dunia menggunakan platform media sosial. Walau bagaimanapun, kecanggihan teknologi ini memberi banyak manfaat kepada kita jika digunakan dengan cara yang betul. Tetapi awas, jika digunakan dengan cara yang salah akan mendatangkan banyak malapetaka. Seterusnya, globalisasi juga memberi pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan melalui bidang politik, ekonomi, sosio-budaya, termasuklah perkembangan ilmu dan pemikiran. Kita boleh mengetahui keadaan ekonomi, politik dan sosio-budaya di negara luar dengan adanya komunikasi melalui jaringan internet dengan orang di serata dunia. Kita juga boleh bertukar ilmu dan pemikiran dengan orang di serata dunia dan hal ini akan menjadikan kita seorang yang lebih pandai untuk kemajuan negara kita. Akhir sekali, pengaruh globalisasi terhadap peradaban ialah menyumbang kepada perbentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Seperti yang kita sudah sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat daripada pelbagai kaum dan etnik. Contohnya, masyarakat Melayu, India, Cina, Kadazan Dusun dan Iban dan macam-macam lagi.
Dengan adanya kemudahan komunikasi ICT, masyarakat dapat berinteraksi antara satu sama lain dengan lebih mudah walaupun berbeza kaum, agama, bangsa dan negara. Dan seterusnya merupakan pembinaan peradaban kontemporari dengan membina peradaban kacukan global. Dengan adanya teknologi ICT, walau di mana pun kita berada, kita akan dapat juga mengetahui tentang apa yang terjadi di negara lain kerana sekarang ini semuanya di hujung jari. Seperti yang semua sudah sedia maklum, Malaysia merupakan salah satu negara Asian. Kedudukan Malaysia yang terletak berhampiran dengan Indonesia, Vietnam, Myanmar, Thailand dan Kemboja menyebabkan berlakunya interaksi antara pelbagai kaum. Malaysia juga mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara barat, Afrika, Arab dan Timur Tengah dan juga negara Australia dan New Zealand. Dengan adanya lagi teknologi ICT, dunia akan menjadi lebih kecil kerana dengan adanya jaringan internet yang boleh diakses oleh semua orang. Hal ini dapat membina peradaban kontemporari dengan membina peradaban kacukan global. Konsep etika. Dalam konsep ini, subtopik yang akan dibentangkan adalah sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment, perspektif agama dan kepercayaan, kolonialisme dan pasca kolonialisme. Zaman Enlightenment. Zaman Enlightenment atau dipanggil zaman pencerahan dikatakan bermula antara 1650 hingga 1800 Masihi. Semangat kepercayaan dan pegangan manusia pada zaman ini adalah kritikal. Pemikiran berasaskan ilmiah dan kaedah-kaedah saintifik. Pada zaman ini, golongan pemikir berusaha untuk melahirkan masyarakat yang lebih terbuka, bertolak ansur, menekankan kebahagiaan individu. Daripada pemikiran ini, lahirnya pemikir yang terkenal seperti Voltaire, John Locke, Thomas Hobbes. Sebelum bermulanya zaman pencerahan, terdapat dua zaman yang membawa munculnya zaman tersebut, iaitu zaman gelap dan zaman Renaissance. Zaman gelap merupakan zaman kejatuhan Eropah, di mana zaman ini peperangan berlaku. Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang pendidikan, corak perbandaran, perdagangan dan pusat pentadbiran. Seterusnya pada abad ke-14 hingga 16, bermulanya zaman Renaissance iaitu zaman kelahiran semula. Pada zaman ini, ahli falsafah dan cendekiawan Barat mula untuk mempersoalkan tentang memperoleh ilmu melalui kepercayaan dan keagamaan semata-mata. Seterusnya, sejarah pemikiran Eropah semasa zaman Enlightenment dapat membebaskan pemikiran manusia dari tradisi lama. Dan juga zaman pencerahan Eropah sering dikaitkan dengan konsep modernisasi di Eropah dalam pelbagai aspek. Aspek pertama ialah perkembangan ilmu pengetahuan. Pada zaman Renaissance, golongan cendekiawan mempelajari falsafah rasionalisme dan berkembang pada zaman Enlightenment lalu menjadi tonggak utama untuk mendapat ilmu pengetahuan. Kebanyakan falsafah pada abad itu mementingkan ilmu pengetahuan dan telah merantau ke negara-negara maju untuk mempelajari falsafah yang dipopularkan oleh ahli-ahli falsafah Yunani pada abad ke-3 dan ke-4 sebelum Masihi. Setelah mereka kembali ke negara mereka, golongan cendekiawan ini cuba memahami dan mempertutkan kehidupan masyarakat di tempat mereka. Aspek kedua pula ialah perkembangan politik. Masyarakat mula berusaha untuk menentang ketidakadilan yang timbul daripada pihak berkuasa tradisional. Nilai-nilai politik dibahaskan agar setiap manusia itu bebas dan boleh melakukan apa sahaja mengikut kehendak mereka. Sebagai contoh, tokoh-tokoh penting seperti Voltaire telah terpanggil untuk menentang ketidakadilan. Beliau telah melancarkan kempen untuk
membebaskan manusia yang sering berhadapan dengan pengorbanan peribadi seperti penjara dan proses buangan. Aspek ketiga pula, gender dan masyarakat. Wanita merupakan golongan yang aktif dalam pembangunan pemikir, mencipta imej dan cita-cita baru yang melambangkan identiti mereka sendiri pada zaman itu. Sepanjang abad ke-18, golongan wanita telah menulis satu kajian saintifik, sejarah dan sastra serta kerja-kerja penting semasa zaman pencerahan. Mereka juga bagian aktif sebagai penyokong dan debat untuk masyarakat. Aspek keempat pula, pembangunan masyarakat sivil. Kewujudan gerakan zaman pencerahan telah menjadi medium penyampaian yang berkesan dalam menyedarkan para intelektual barat bagi memajukan dan membangunkan masyarakat sivil. Sejarah, asal-usul dan sebagainya berkaitan dengan manusia dipertengahkan oleh ahli falsafah bagi mendidik masyarakat. Ahli-ahli falsafah pada zaman ini sangat berminat kepada asal-usul serta sejarah hidup manusia bagi memahami dengan lebih mendalam mengenai ciri-ciri masyarakat berdasarkan kehidupan dan tempat tinggal sesebuah masyarakat. Mereka bersemangat untuk menunjukkan perkembangan dan potensi untuk meningkatkan kehidupan manusia. Selepas zaman Enlightenment, dari segi politik, pada abad ke-17, ahli-ahli politik memberikan tumpuan tentang keadaan menjustifikasikan pemusatan kuasa oleh pemerintah. Pada abad ke-18 pula, mereka mula fokus kepada kaedah penggunaan kuasa politik untuk memperbaiki taraf hidup manusia. Zaman ini telah menghapuskan sistem monarki secara berperingkat di Eropah. Dari segi ekonomi pula, pemerintah berusaha untuk melahirkan masyarakat tani yang bebas, maju dan dinamik. Ini kerana hasil pertanian yang mereka perolehi mesti diserahkan kepada golongan bangsawan. Aktiviti perburuhan serfdom yang dilakukan pada zaman gelap telah dihapuskan pada zaman ini. Dari segi sosial pula, masyarakat mula mempersoalkan ajaran agama dan institusi gereja. Ini kerana kejadian alam dianggap misteri. Tetapi setelah muncul tokoh-tokoh pencerahan, segala benda yang dianggap gaib boleh dijawab dengan menggunakan kajian saintifik. Idea-idea abad pencerahan ini telah memberi kesempatan kepada semua kelas sosial untuk menikmati pendidikan. Konsep etika dari perspektif agama dan kepercayaan. Dalam Islam, etika dalam Islam adalah akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Etika Islam juga merujuk kepada nilai-nilai baik dan dengan melakukannya, seseorang akan mendapat ganjaran pahala. Ini ditakdirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hindu pula, peranan etika dalam agama Hindu ialah untuk menyatukan Atman diri dengan Brahman. Etika bergantung kepada prinsip Brahman, norma yang teratur dan bermatlamat, iaitu keadilan, kebaikan, kesucian, semua benar Satyam, semua sederhana Shivam, dan semua indah atau suci Sudram. Etika Hindu diambil daripada kitab Veda yang menggalakkan penganutnya mematuhi disiplin dengan melaksanakan ajaran agama Hindu dan melaksanakan upacara ibadah kepada Tuhan mereka. Buddha pula, pengajaran Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Kebanyakan etika Buddha bergantung kepada pemeriksaan kitab suci agama Buddha dan menggunakan bukti antropologis dari masyarakat Buddhis tradisional untuk membenarkan klaim tentang sifat etika Buddhis. Menurut agama Buddha tradisional, landasan etika Buddha bagi orang awam adalah Pancasila, tidak membunuh, mencuri, berbohong, pelecehan seksual atau minuman keras. Kolonialisme dan pasca kolonialisme.
Kolonialisme berasal dari kata koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman, iaitu cara, dan juga bermaksud penguasaan sesebuah negara ke atas negara yang lain, sama ada politik, ekonomi maupun sosial. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Portugis, Sepanyol, Belanda. Negara-negara ini tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Ilmu kolonialisme. Ilmu ini adalah ilmu yang diusahakan oleh pihak British bagi mengumpulkan maklumat tentang masyarakat tanah jajahan. Ilmu ini berasaskan dasar dan epistemologi, falsafah pendekatan, metodologi dan tafsiran terhadap masyarakat tanah jajahan. Tujuan ilmu ini untuk menguasai aspek politik dan pemikiran masyarakat tanah jajahan dan juga untuk pengawalan dan pemantauan masyarakat. Proses pengekalan ilmu kolonial berkonsepkan dominasi dan hegemoni. Dominasi merupakan penguasaan masyarakat oleh kerajaan melalui kaedah kekerasan agar masyarakat patuh kepada sistem dan dasar yang telah ditetapkan. Dominasi menggunakan kaedah kekerasan, manakala hegemoni pula usaha penguasaan kerajaan atau kuasa kepada rakyat atau massa bukan secara langsung menggunakan kaedah kekerasan tetapi menggunakan pelbagai jalan dan medium yang diakui sah. Contoh hegemoni undang-undang, akta pendidikan dan sistem politik. Ini adalah penguasaan secara halus bukan memaksa. Berbanding dengan dominasi. Di sini kita dapat lihat etika mereka menggunakan hegemoni. Kaedah ini berkesan kerana menggunakan peranan intelektual dan juga moral. Seterusnya kita beralih kepada pasca kolonialisme. Kita mestilah tahu maksud pasca terlebih dahulu. Maksud pasca merupakan satu petanda kepada wacana yang dihasilkan setelah berlakunya pertumbungan di antara penjajah dengan yang dijajah. Pasca kolonial bermaksud impak penjajahan yang berlaku terhadap budaya, iaitu dari mulanya berlakunya era penjajahan sehingga kini. Seperti yang saya nyatakan, pasca kolonial berkait dengan budaya. Kolonialisme memberi kesan terhadap sosial budaya di tanah Melayu. Kesan yang pertama ialah masalah sosial. British membawa budaya yang bertentangan dengan masyarakat dan juga corak pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Masalah sosial masyarakat tempatan, khususnya Melayu, beragama Islam. Hal pergaulan amatlah sensitif. Keadaan ini ada jurang pemisah antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Pergaulan bebas dan pengaruh pakaian yang keterlaluan daripada barat menjatuhkan moral masyarakat Melayu. Yang kedua, sistem pendidikan. Anak Melayu diajar mengeja, mengira dan ilmu kesihatan di sekolah. Dan sistem pendidikan berperanan menyebarkan nilai-nilai asing. Dalam tahun 1920-an, dasar pelajaran Inggeris di negara ini semakin jelas, di mana tujuan pendidikan kerajaan Inggeris ialah membaiki taraf orang Melayu. Pendidikan di zaman kolonial berperanan sebagai menyebarkan nilai-nilai asing. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh penjajah terpisah dari budaya pribumi sama ada dari segi bahasa atau nilai-nilai kemasyarakatan. Seterusnya, perubahan dari segi budaya.
Pada akhir abad ke-19, pusat kebudayaan Melayu lemah dan juga masyarakat Melayu mudah menerima peradaban Barat. Masyarakat Melayu mula mengalami perubahan apabila bandar-bandar tradisional mereka turut mengalami perubahan. Mereka mudah menerima peradaban Barat disebabkan anggapan bahawa Barat sebagai bangsa yang moden. Nama saya Chow Bo Suan. Saya akan membentangkan tentang konsep peradaban. Konsep peradaban boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, kolonialisme dan pasca-kolonialisme. Yang kedua, Timur dan Barat. Dan yang ketiga, perspektif agama dan kepercayaan. Kolonialisme merupakan satu istilah terhadap sistem yang merujuk kepada pengembangan kekuasaan sebuah negara ke atas wilayah dan manusia serta masyarakat di luar batas negaranya. Pihak yang mengamalkan konsep kolonialisme mengembangkan empayanya dengan mencari dominasi ekonomi dari sumber daya kerja, tenaga kerja, dan nilai perdagangan dan pasaran wilayah tersebut selain dari faktor muka bumi dan kekayaan sumber asli dan bahan mentah. Istilah ini juga merujuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan sistem ini, terutamanya kepercayaan bahawa moral dari pihak pengkoloni lebih hebat daripada pihak yang dikoloni. Pendukung kolonialisme berpendapat bahawa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang diperlukan untuk pemodernisasian dan demokrasi. Penyuri ketergantungan seperti Adrian Gunder Frank berpendapat bahawa kolonialisme sebenarnya menuju ke pemindahan kekayaan. Pengkritik pasca-kolonialisme seperti French Fanon berpendapat bahawa kolonialisme merosakkan sistem politik, psikologi dan moral negara terkolonisasi. Sebagai suatu epistemologi, etika dan politik, bidang pasca-kolonialisme menangani politik pengetahuan. Permasalahan yang mencakup identitas pasca-kolonial sebuah bangsa yang mengalami dekolonisasi yang berasal dari yang pertama, penciptaan pengetahuan budaya tentang bangsa terjajah oleh bangsa penjajah. Dan yang kedua, bagaimana pengetahuan budaya Barat digunakan untuk menundukkan bangsa non-Eropah agar bisa dijadikan koloni negara Eropah yang diperlakukan setelah serangan awal lewat identitas budaya penjajah dan terjajah. Bangsa yang didekolonisasi memiliki identitas pasca-kolonial yang didapat dari interaksi budaya dengan berbagai macam identitas dan hubungan sosial seks, kelas dan kasta, ditentukan oleh gender dan ras orang terjajah, dan rasisme yang tertanam dalam struktur masyarakat kolonial. Konsep peradaban. Peradaban Timur dan Barat. Pengaruh peradaban Timur di Malaysia. Peradaban Timur telah mempengaruhi pelbagai aspek di Malaysia. Antaranya ialah di dalam aspek politik. Sebagai contohnya, penghasilan perlembagaan Malaysia di mana menjadi Muslim adalah prasyarat kepada identiti kemelayuan. Hal ini menjelaskan bagaimana seseorang yang berketurunan Melayu atau dari ras Melayu adalah bukan Melayu sekiranya tidak beragama Islam. Selain itu, kedatangan Islam ke tanah Melayu membawa pengaruh yang tersendiri kepada corak budaya termasuklah dalam seni bina dan ragam hias binaan. Seni bina dan ragam hias rumah Melayu adalah ringkas dan mudah menggunakan ciri binaan dan bahan binaan dari alam semula jadi. Hal ini dapat diperhatikan melalui struktur binaan bumbung yang terdiri daripada rumbia, daun nipah, ijuk dan bertam. Selain itu, kemasukan unsur tamadun dan peradaban Islam dalam budaya hiburan juga membawa banyak perubahan. Di antara unsur Islam yang masih dikekalkan dalam budaya Melayu adalah seperti zikir rebana, yang sememangnya ada sejak dahulu lagi. Tambahan lagi, tarian singa dan naga dari peradaban Timur juga masih diamalkan di Malaysia sehingga ke hari ini.
Di samping itu, sebelum kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu, pendidikan di Tanah Melayu bersifat tidak formal, iaitu hanya terhad kepada pengajian Al-Quran dan keagamaan. Namun selepas kedatangan Inggeris, terutamanya pada pertengahan abad ke-19, telah mempengaruhi perubahan dalam sistem pendidikan secara dramatik. Seterusnya, pengaruh peradaban barat di dalam Malaysia boleh dilihat dengan jelas sekali. Hal ini boleh dilihat dari aspek ekonomi, sosial, kesenian, politik dan banyak lagi. Antara buktinya ialah pengamalan sistem ekonomi secara kapitalis yang menjadikan faedah riba sebagai asas, dan sosialis iaitu produk dan pendapatan akan menjadi milik kerajaan. Kejadian ini telah membuatkannya dilihatkan sebagai berat sebelah. Oleh itu, Undang-Undang Buruh ditubuhkan untuk melindungi hak pengusaha agar kelihatan lebih saksama. Tidak lama kemudian, sistem ekonomi campuran juga diperkenalkan. Sistem ini adalah hasil daripada gabungan dua sistem ekonomi iaitu sosialis dan kapitalis. Seterusnya adalah pengaruh politik barat. Pihak barat telah memperkenalkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini telah berjaya menghapuskan sistem feudal Melayu zaman itu yang mengamalkan pemerintahan beraja. Antara ciri sistem demokrasi ini ialah sistem yang mengutamakan suara rakyat dan rakyat berkuasa penuh dalam penentuan pemimpin mereka. Seterusnya, peradaban barat juga memperkenalkan dengan aliran-aliran muzik barat kepada rakyat Malaysia. Sebagai contohnya ialah muzik beraliran rock, balada, pop, jazz dan lain-lain. Seni hiburan barat ini telah menjadi ikutan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di negara lain-lain. Seterusnya adalah pandangan ilmiah dari tokoh-tokoh Timur dan Barat. Arnold Toynbee telah mengatakan bahawa tamadun dan peradaban merupakan sejenis kebudayaan yang berkembang di kota. Peradaban juga satu kumpulan pemikiran daripada pelbagai manifestasi serta satu gaya kebudayaan yang bertanggungjawab dalam pembentukan institusi politik, kesusasteraan, moral dan agama. Tokoh dari Timur, Ibn Khaldun, pula mengatakan bahawa tamadun dan peradaban ialah pembangunan bandar yang subur dan makmur dengan pencapaian yang tinggi dalam pelbagai bidang, antaranya adalah ekonomi, politik, sosial, seni bina, termasuklah dengan bidang sains seperti aritmetik, algebra, geometri, kimia, perubatan serta puisi dan pengajian Islam. Konsep peradaban perspektif agama dan kepercayaan. Peradaban Timur dan Barat adalah salah satu faktor yang penting dan utama dalam pembentukan agama dan kepercayaan di Malaysia. Kebanyakan rakyat Tanah Melayu menganuti ajaran agama Hindu-Buddha iaitu Animisme, Dinanisme dan penyembahan nenek moyang sebelum kedatangan peradaban Islam. Jika diteliti dalam sejarah, penerima agama Islam di dalam masyarakat Malaysia adalah secara sukarela di samping faktor-faktor lain seperti perkahwinan, perdagangan dan sebagainya. Oleh yang demikian, masyarakat Melayu dan Islam telah dilihat sebagai sinonim dan kebanyakan persoalan yang berkaitan adat istiadat, politik dan pemerintahan masyarakat Melayu juga telah banyak dipengaruhi oleh Islam. Selain itu, agama Buddha dan Hindu pula adalah kepercayaan yang popular di kalangan masyarakat India dan Cina di Malaysia. Buddhisme adalah agama budaya yang diasaskan di India oleh Siddhartha Gautama Buddha. Seorang yang kuat berusaha untuk mencapai ketinggian moral dalam kehidupan, mencari keharmonian hidup dengan usahanya sendiri. Falsafah Buddhisme adalah untuk memberikan panduan kepada manusia mengenai kehidupan yang bermaruah dan berasaskan etika kehidupan yang sempurna. Oleh yang demikian, maklumat dalam kehidupan mereka
ialah untuk mencapai satu tahap yang dipanggil nirwana. Untuk mencapai tahap tersebut, seseorang itu perlulah melepasi 4 kebenaran mulia atau tahap penderitaan dalam kehidupan. Seterusnya, kedatangan peradaban barat pula mengubah kepada pembentukan agama Kristian di Malaysia. Ajaran Kristianiti adalah bersumberkan kepada Bible yang menjadi kitab suci penganut agama Kristian. Ia mengandungi Old Testament dan New Testament. Kedua-dua lembaran ini mengandungi sistem nilai dan etika yang tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan. Dalam konteks perbincangan ini, hanya sistem nilai dan etika yang berkaitan sahaja yang akan dikemukakan merangkumi The Ten Commandments dalam Old Testament dan akhlak kehidupan seharian dalam New Testament, dan dalam ringkasnya dapat dijelaskan seperti berikut. The Ten Commandments mengemukakan 10 nilai moral yang mesti dihayati oleh pengatut Kristian. Antaranya ialah mempercayai Trinity, tidak menyembah patung dan berhala yang menyerupai objek di langit dan di bumi, tidak menyebut nama Tuhan secara sebarangan, tetaplah ingat dan mensucikan hati sebab menghormati ibu bapa, jangan membunuh, jangan berzina dan melakukan maksiat, jangan mencuri, jangan berdusta dan jaga hak jiran dan hak orang lain. Sebagai kesimpulan, masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama, kaum dan bangsa adalah hasil daripada penjajahan kuasa asing serta hubungan diplomatik antara negara. Pengaruh peradaban sedunia telah mewujudkan etika dan peradaban di Malaysia yang berteraskan nilai-nilai murni serta rasional legal dan materialism. Pelbagai bentuk perubahan yang berlaku terhadap tanah Melayu sebelum, semasa dan selepas dijajah oleh kuasa asing. Sistem pentadbiran yang diperkenalkan masih lagi diguna pakai sehingga ke hari ini.